اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله والقرابة والصحابة والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman dan Islam, atas nikmat bagi umur, atas nikmat sihat tubuh badan yang Allah kurniakan kepada kita, dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah ini untuk salat fardu maghrib secara berjemaah seperti mana dia yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sebaik-baik cara ialah dengan salat berjemaah di mana tempat dilaungkan azan. Kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala atas ramai daripada umat Nabi Muhammad ini kita dipilih untuk duduk di dalam majlis ilmu ini. Itu majlis yang penuh berkat, itu majlis yang dikatakan duduknya kita di dalam taman-taman syurga. Dan insya-Allah satu hari nanti apabila kita dipanggil, dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan duduk di dalam syurga yang hakikat, yang penuh dengan nikmat, menikmati segala nikmat-nikmat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala selalu sebut dalam Al-Quran apabila menggambarkan sifat-sifat hamba-hamba dia tu, maka dia akan kata di hujung ayat tu, wa qalilan ma tashkurun, dan terlalu amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Maka mudah-mudahan kita yang sedikit ni digolongkan di kalangan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Apa makna bersyukur? Bersyukur makna taat dan patuh kepada segala perintah Allah dan melaksanakan segala apa yang Allah perintah, tinggalkan apa yang Allah larang, taat kepada Rasulnya, taat kepada apa yang disuruh oleh Rasulnya, dan tinggalkan apa yang ditegah oleh Rasul. Maka itu dikatakan orang yang bersyukur. Jadi amat sedikit orang yang bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan yang bersyukur. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tengok kitab. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, telah berkata pengarang kitab Penawar Bagi Hati, iaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana bi ulumihi. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat buat beliau yang mengarang kitab ini, dan lebih-lebih lagi manfaat untuk kita yang belajarkan ilmunya ini sebagai bekal untuk kita bawa balik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kelak. Jadi mudah-mudahan manfaat ini fi daraini, bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi dalam bab yang kedua. Bab yang kedua, bab yang pertama tu mencerita bab tentang makan, banyak makan, dan itu kita dah lalu. Dan
Dan insya-Allah kita dah berlatih untuk makan sekurang-kurangnya satu hari satu kali makan yang berat sekurang-kurang. Itu tangga pertama untuk kita berjalan untuk membersihkan kalbu kita, jiwa kita daripada segala penyakit-penyakit karat-karat, kotoran-kotoran yang ada di dalam jiwa kita, di dalam batin kita. Tangga pertama untuk kita berjalan untuk membersihkan ataupun cara yang pertama untuk kita bersihkan jiwa kita ni, kalbu kita ni, ialah mensedikitkan makan. Sekurang-kurangnya satu hari sekali makan berat-berat. Itu sekurang-kurang latihan. Kemudian yang keduanya, kita daripada makan yang sedikit tu, insya-Allah dengan izin Allah, Allah akan kurangkan kita berkata-kata, bercakap-cakap benda-benda yang sia-sia, yang tak ada manfaat untuk akhirat. Kita akan berkurang. Hasil daripada latihan kita yang pertama iaitu mensedikitkan makan. Makan pada ketika perlu saja, ketika lapar sahaja. Dan kita dah sampai pada 4 perkara yang membinasakan lidah. 4 perkara yang selalu membawa manusia, menjerumuskan manusia ke dalam jurang api neraka. Ada 4 perkara, iaitu yang pertamanya berdusta atau bercakap bohong. Kita dah bahas dah sebelum ni. Yang kedua, mengumpat. Kita dah bahas sebelum ni. Dan berbantah-bantah ataupun berdebat, suka bergaduh, bertegang urat, suka berjidal, bertegang urat. Kita dah cerita sebelum ni. Yang keempat, kita sampai ke surat surah 80. Dan ada pun melawak dan seluruh. Jadi sebelum daripada kita cerita berlawak ni ataupun cakap lawak ni, ada hadis di belakang tu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tarakal mira'a wa huwa muhikun, dan siapa-siapa yang meninggalkan berdebat ataupun bertegang urat, wa huwa muhikun, padahal dia dalam keadaan yang benar, orang benar. Orang kata dia salah, tapi dia duduk atas jalan yang benar. Dia diam, tak berjawab pun. Bunya lahu baitun fil a'lal jannati, Allah akan bina bagi dia mahligai di dalam syurga yang tinggi. Wa man tarakahu wa huwa mubtilun, dan siapa-siapa yang tinggalkan, yang diam daripada berkata-kata, tak jawab sikit pun, walaupun dia salah, memang dia duduk atas jalan yang salah, tapi orang tegur kesalahan dia, orang cakap macam-macam dekat dia, dia diam saja tanpa menjawab. Bunya lahu baitun fi rabatil jannah, Allah akan bina bagi dia rumah-rumah ataupun mahligai di keliling syurga. Jadi kita nak latih ke sini. Kebiasaannya apabila kita duduk atas jalan kebenaran, orang kata kita buat salah, kita akan jawab habis-habisan ataupun kita akan ambil tindakan macam-macam. Itu kebiasaan orang awam. Tapi sebaik-baik di sisi Allah, seorang yang bersih hatinya, orang yang takut kepada Allah, yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, apabila orang menyalahkan dia, walaupun dia duduk atas jalan kebenaran, dia diam, tidak menjawab walaupun sepatah sekalipun. Itulah sebaik-baik cara. Dan walaupun dia duduk atas jalan yang salah, dia dah buat salah, dan orang cakap macam-macam berkaitan dengan dia tentang kesalahan yang dia buat, dan dia tidak jawab walaupun sedikit sekalipun, untuk kata apa, ialah untuk sebab apa? Kalau kita duduk atas jalan yang salah, kita dah buat salah, kalau kita jawab, ditakuti kita akan menipu lah di situ, akan bercakap sebalik. Tapi sebaik-baik cara adalah kita diam. Itu lebih baik, sama ada kita betul ke kita salah ke, diam itu adalah sebaik-baik cara. Jadi pendek ceritanya,
dalam Islam ni ataupun akhlak seorang Islam yang terpuji itu lebih banyak diam lebih baik daripada banyak bercakap benda-benda yang tak berfaedah. Walaupun orang mencaci kita di hadapan muka kita ataupun orang memuji kita sekalipun, lebih baik diam daripada kita bercakap. Dan ada pun melawak berseluruh. Ini kebanyakan kita banyak buat. Lidah kita selalu kita guna sama ada bercakap bohong ataupun mengumpat, ataupun bergaduh. Gunakan lidah kita untuk bertegang urat, bergaduh, tinggikan suara. Yang keempat ni melawak. Lidah kita suka buat. Maka berlebih-lebihan padanya, terlampau over sangat, melebih-lebih dalam berlawak, memperbanyakkan ia akan tertawa-tawa. Banyak berlawak ni banyak tawa. Ini satu-satu sifat keji. Banyak gelak. Kalau orang beriman kepada Allah, seperti mana Nabi SAW pada satu ketika masuk di dalam masjid, Nabi SAW tengok satu kumpulan sahabat yang bercakap gelak. Nabi tegur para sahabat ni. Nabi kata, kalau kamu tahu seperti mana yang aku tahu, nescaya kamu banyak menangis daripada banyak ketawa. Jadi ketawa ni antaranya mematikan hati, mengkeraskan hati kita, dan mematikan ia akan hati ketawa, dan menyebabkan ia akan dendam, dan menghilangkan akan keadaan ditakuti. Bila kita banyak ketawa, kita akan hilang rasa takut kepada hukum Allah, takut kepada amaran ancaman Allah. Sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka, janganlah kamu menyalahkan ataupun tumari, berdebat, menyalahi akan kawan kau. Bila kawan kita bercakap, kita duk bangkang dia, sama ada betul ke salah ke, dia duk bangkang dia. Wala tumazihu, dan jangan, selain daripada kamu jangan membantahi dia ataupun memotong cakap dia ataupun menyalahkan dia, sentiasa menyalahkan kawan kita. Bila kawan kita bercakap, kita pangkah dia, kita bercakap menyalahi dia. Dan juga wala tumazihu, dan janganlah kamu bergurau, buat lawak. Buat lawak di sini maksudnya menyakitkan hati dia. Buat lawak sampai menyakitkan hati. Artinya janganlah kamu janganlah membantahi engkau akan saudara engkau, dan jangan engkau melawak dan berseluruh dengan dia sampai menyakitkan hati dia. Dan sabda Nabi SAW lagi, inna rajula la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu fayahwi biha al-ab'ada minath thuriyya. Inna rajula, sesungguhnya seorang lelaki, la yatakallamu bi kalimati, apabila dia bercakap dengan satu kalimah, yudhiku, dengan tujuan dia bercakap tu nak bagi orang ketawa, nak buat lawak. Julasahu, dia bila dia buat satu, bila dia nak bercakap dengan tujuan dia nak buat lawak, nak bagi orang gelak. Fayahwi biha ab'ada minath thuriyya, Allah akan melemparkan dia lebih jauh daripada minath thuriyya, ni bintang suria. Bintang suria ni kalau orang Jepun dia panggil bintang Subaru. Nama kereta tu Subaru tu bintang Subaru. Kalau bintang ni kalau ikut alif falak, kalau langit gelap, kalau dalam keadaan gelap kita boleh nampak dia bintang yang paling bercahaya sekali, suria. Kalau mengikut kajian alif falak ni, jarak di antara bumi dan juga ke bintang suria ni ataupun bintang Subaru ni 430 tahun jarak ni. Jadi Allah akan lempar dikira kalau kita buat lawak nak bagi orang gelak dan menyakitkan hati sipulan-sipulan yang kita tujukan lawak tu, Allah akan lemparkan kita lebih jauh daripada bintang suria yang paling jauh, 430 tahun jarak. Dan maksudnya rahmat Allah jauhkan, kasih sayang Allah tu Allah jauhkan. Maksudnya kita jauh daripada kasih sayang Allah, kita jauh daripada rahmat Allah. Bahaya tuan-tuan kalau kita buat lawak ni.
Kadang-kadang orang gelak, tapi kita tak tahu di dalam hati dia, di dalam kalbu dia macam mana, sakit hati ke, terasa. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, dia kata kita bagi kita buat sesuatu lawak lah, menyebabkan sahabat kita tu terasa hati, Allah akan celupkan kita dalam api neraka selama 70 tahun. Itu satu lawak. Bayangkan kalau banyak lawak itu. Artinya bahawasanya seorang lelaki sesungguhnya berkata-kata ia dengan satu perkataan yang menjadikan ia dengan dia tertawa-tawa sekalian yang duduk sertanya, maka jatuh ia dengan sebab lebih jauh daripada bintang ketika suria. Maksudnya jauh di sini jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada kasih sayang Allah. Ketahui olehmu bahawasanya sedikit daripada melawak ataupun berseluruh dengan perkataan atau perbuatan pada setengah masa tiada dilarang. Kalau kita nak berlawak, adakah melawak ni dilarang terus? Tak, kita boleh melawak, tak lawak, tapi kena pada tempat dia, kena pada cara dia. Bahkan adalah ia harus dibolehkan, istimewa serta kanak-kanak dan perempuan. Kalau kita nak buat lawak menyukakan hati budak-budak, sama ada budak lelaki atau budak perempuan, baby ke, boleh kita buat lawak, kerana membahayakan akan hati mereka itu, nak bagi suka budak-budak. Sesungguhnya diceritakan akan yang demikian itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi bersabda ia, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Ini sesungguhnya aku, kata Nabi, la amzahu, kalau aku nak berlawak, nak bergurau, wala aqulu, tidak aku bercakap, illa haqqan, melainkan benar. Walaupun dalam keadaan bergurau sekalipun, Nabi tidak cakap bohong. Allah sebut dalam Al-Quran, dan wa ma yantiqul 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak bercakap menggunakan hawa nafsu dia, melainkan apa yang dia bercakap berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi takkan, walaupun dalam bergurau sekalipun, Nabi tak pernah berbohong. Itu menyalahi sifat Nabi. Sifatnya kita nak jeru tadi. Maksudnya akhlak Nabi yang kita nak kena ikut, cakap benar, tinggalkan bercakap bohong, walaupun dalam bergurau sekalipun. Dan bersabda ia bagi seorang perempuan tua, Nabi nak bergurau, Nabi cakap pada seorang perempuan tua, la yadkhulul jannata ajuzun, dan takkan masuk surga, tak boleh masuk surga perempuan tua. Nabi kata, Nabi bergurau tu. Sebab di dalam surga ni memang tak ada orang tua, semua muda-muda lah tu. Yang tua, mati tua sekalipun, mati umur berapa ratus sekalipun, tetapi dia dibangkit daripada kubur, masuk dalam surga saja jadi muda. Umur 30, kata riwayat, umur 30, 33 macam tu. Muda-muda belaka kan. Dan Allah sebut dalam Al-Quran, faja'alnahunna abkara, kami jadikan orang yang perempuan yang masuk dalam syurga itu abkara, dara, sentiasa berdara. Dan uruban, sebaya, lelaki perempuan sebaya, atraban, dan umur sebaya, uruban maksudnya sentiasa berkasih sayang di antara lelaki perempuan dalam syurga ni, dan tak ada permusuhan, sentiasa berkasih sayang. Atraba, umur sebaya, perempuan sentiasa dara, tak ada hilang darah, sentiasa darah. Jadi Nabi walaupun dalam nada bergurau, tapi pada hakikatnya betul. Artinya tiada kekekalan ia tua di dalam syurga, bahkan dijadikan dia muda pada ketika masuk ke dalamnya. Masuk dalam syurga terus jadi muda selama-lamanya. Dan diriwayatkan bahawasanya berlumba ia akan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi berlumba, lawan berlari dengan Siti Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, berlawan berlari. Masa Aisyah umur muda, umur 9 tahun, 10, Nabi berlawan berlumba dengan Nabi, berlari dengan Nabi. Nabi kalah. Aisyah masa tu budak-budak lagi, lajulah lari. Bila Aisyah dah agak umur belasan, berlawan berlumba dengan Nabi, Nabi menang pula kemudian.
Jadi itu bergurau lah. Mungkin mula-mula Nabi buat kalah, kemudian Nabi buat menang, bergurau. Kita dalam bergurau lari dengan isteri. Salah satu bentuk gurauan dengan isteri. Dan bersabda ia bagi seorang kanak-kanak. Nabi kata pada kanak-kanak, seorang kanak-kanak, Ya Aba Umair, Ya Fa'alan Nughair. Kanak-kanak ni dalam hadis Nabi, dia adik kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Satu hari Umair ni dia ada bela burung kecil. Tiba-tiba satu hari burung tu mati. Jadi menangis dia. Jadi kebetulan Nabi sampai di rumah, Nabi pujuk. Dia berkata, Ya Abu Umair, bapa Umair. Panggilan Aba ni orang Arab panggil panggilan. Ya Abu Umair, wahai Umair, ma fa'ala Nughair. Apa yang Nughair ni burung kecil. Apa yang burung ni buat? Umpama macam kita bergurau lah. Umpama macam Nabi tak tahu burung tu dah mati. Memang burung tu dah mati, tapi Nabi tanya seolah-olah macam Nabi tak tahu. Burung ni buat apa ni? Apa yang burung ni buat? Tidur ke? Macam tu, Nabi bergurau. Dan bersabda ia bagi Suhaib Ar-Rumi. Nabi kata pada Suhaib, sahabat Nabi, Suhaib Ar-Rumi, dia orang Rum, radhiyallahu anhu, pada ketika makan tamar oleh Suhaib radhiyallahu anhu, atakul tamra wa anta ramidun. Nabi kata, kamu makan buah tamar ni sedangkan kamu sakit mata. Macam mana kamu makan buah tamar ni sedangkan kamu sakit mata? Orang sakit mata mana boleh makan buah tamar? Nabi cakap itulah seumpama. Maka bersembah oleh Suhaib radhiyallahu anhu. Jawab Suhaib, bahawasanya aku makan dengan sebelah yang lain. Dia pun bergurau juga. Aku tak makan dengan mata sakit ni, aku makan dengan mata sebelah lagi. Maka tersenyum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka gurauan yang seumpama tersebut itu tiada mudarat dengan dia. Boleh kita nak bergurau seumpama macam tu lah. Gurauan yang tak menyakitkan hati orang, menyentuh peribadi orang, menyentuh sifat-sifat orang, itu tidak dilarang. Boleh menyakitkan hati orang, dengan syarat benar dan tiada menjadikan ia akan dia beradat. Dan jangan jadi tabiat kita nak suka gurau, cakap gurau. Melainkan benda sebab ditakuti, sebab di sini takut jadi tabiat, sebab ditakuti. Asalnya betul kita bercakap, kemudian bila dah terlalu banyak gurauan, takut jadi bohong, takut menyakitkan hati orang. Yang kelima ada pun memuji. Lidah kita juga, selain daripada kita guna, banyak kita guna untuk menipu, mengumpat, berbantah-bantah, bergaduh. Yang keempat berlawak. Yang kelima memuji, suka puji orang. Ada pun memuji, maka ada padanya 6 kebinasaan. Ada 6 binasa yang bawa mudarat pada puji ini. 4 kebinasaan atas yang memuji dan 2 kebinasaan atas yang dipuji. Ada 6 binasa, ada 4 kebinasaan. Bagi orang yang puji ni, dia akan dapat ada, kalau tak kena gaya puji, ada 4 binasa mudarat. Lepas tu pula yang dipuji pula ada 2. Kalau tak kena gaya dipuji tu, kalau tak kena gaya kita puji dia tu, menyebabkan binasa mudarat pada dia. Yang pertama, maka kebinasaan yang pertama, bahawasanya yang memuji itu terkadang berlebih-lebihan ia. Binasa yang pertama ni, kita puji orang kadang-kadang terlampau over sangat, berlebih-lebihan ia pada memuji itu, maka jatuh ia ke dalam dusta. Disebabkan kita terlampau puji sangat, menyebabkan asalnya mungkin betul, tapi kemudian dah lama-lama pada banyak sangat puji, dah terlampau over, dah jadi menipu ni. Yang kedua, orang yang memuji ni, bahawasanya terkadang menzahirkan ia akan kasih, akan dipujinya. Nampak gayanya macam Zuhair ni, macam kita nampak dia yang memuji kita, nampak dia suka kita.
pada ketika tiada kasih, ia akan dia pada batin. Zahir nampaknya suka pada kita, tapi batin ni dia tak suka. Sebenarnya dia tak suka pada kita. Maka jatuh ia ke dalam riya. Dia puji orang tu dalam keadaan kita puji orang tu dalam keadaan kita tak suka sebenarnya dia tu, tapi kita puji juga. Maksudnya nak bodek dia lah, kita nak bodek. Jadi pujian nak bodek-bodek pun dilarang, boleh menyebabkan riak. Riak ni maksudnya nak tunjuk-tunjuk lah, nak tunjuk-tunjuk bahawa dia suka kepada orang tu padahal dia tak suka. Riak. Yang ketiga, terkadang berkata ia akan barang yang tiada diyakinkan. Dia bergurau, dia memuji dalam keadaan benda dia cakap pada seseorang tu dia tak yakin. Contohnya seperti berkata ia bahawasanya si Anu itu adil. Dia kata si Anu tu, si Fulan tu adil, padahal dia tak tahu pun ini adil betul atau zalim pun. Atau warak, dia pun tak pasti orang ni warak, dia cakap orang ni warak. Dan seumpamanya daripada yang tiada diyakinkan, kamu ni soleh lah, padahal kita tak tahu dia soleh ke tak. Maka adalah ia berkata-kata dengan ketiadaan aturan, bercakap tak tentu pasal, tak ada kata apa, tak ada bukti, yang main cakap. Dan memuji seorang lelaki di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan seorang yang lain, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Waihaka wa qata'ta 'unaka sahibika." Waihaka, celaka engkau. Nabi tengok dua orang, satu orang ni memuji sahabat dia yang seorang lagi. Nabi kata, waihak, celaka, qata'ta, kamu telah memotong, unuka, akan leher sahabat engkau, sahibika, kamu telah memotong, potong leher sahabat engkau. Maksudnya dia bercakap kepada si Fulan tu dalam keadaan orang tu bukan seperti yang dia kata, main puji-puji. Dia pun tak tahu orang ni betul-betul baik ke, betul-betul soleh ke. Yang keempat, bahawasanya yang memuji itu menjadikan ia akan dipuji itu sukacita. Kita puji orang tu jadi suka. Dan terkadang adalah dipuji itu orang yang zalim. Tambah-tambahan pula kita puji orang jahat, orang zalim. Kita puji dia, padahal kita tahu dia zalim, tapi kita puji dia, menyebabkan dia bertambah-tambah kejahatan dia. Maka berdosa ia dengan sebab memasukkan sukacita dalam hati. Berdosa, dosa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha yaghdabu." Sesungguhnya Allah amat murka, amat marah, idza mudihal al-fasiqu, apabila seseorang tu memuji akan orang fasik, orang jahat. Allah amat marah. Kita puji seseorang tu dalam keadaan kita tak tahu menahu tentang hal tu pun, tentang hal si Fulan ni, sampai Z kita tak tahu dia, kita tak kenal dia, kita puji itu pun dilarang, berdosa besar. Apatah lagi kita memuji orang yang jahat, yang fasik, yang kita tahu dia jahat. Allah amat marah kita puji orang jahat.